Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat lagi kita bertemu dalam video kita pada kali ini bagi meneruskan pengajian mata pelajaran adab dan akhlak Islamiah. Okey. Murid-murid, kita buka muka surat 17, iaitu pelajaran yang kedua, adab melayan tetamu. Kita tengok muka surat 17. Pada akhir pelajaran ini, murid dapat menyatakan pengertian tetamu. Apa maksud tetamu? Menyatakan adab melayan tetamu, mengamalkan layanan yang baik kepada tetamu, menjelaskan faedah dan akibat tidak melayan tetamu. Okey, buka muka surat 18. Ini adalah apa yang kita akan dapat dalam pelajaran kita dalam pelajaran 2 ni, iaitu adab melayan tetamu. Kemudian kita teruskan kepada muka surat 18. Okey, tengok atas. Baca dan fahami. Baca dan fahami. Tetamu ialah orang yang datang berkunjung ke rumah kita, sama ada dijemput ataupun tidak. Okey, tetamu ni maksudnya orang yang datang, sama ada kita jemput dia ataupun kita tak jemput pun dia tiba-tiba dia mai. Itu nama dia tetamu. Okey. Memuliakan tetamu sangat dituntut dalam agama kita. Kita memuliakan tetamu sangat dituntut dalam agama Islam. Layanlah tetamu dengan baik, tidak mengira umur, bangsa dan agama. Tidak mengira umur. Kalau budak-budak, contoh kita ni orang tua kan, contoh, lepas tu budak-budak mai, ataupun kamu ni budak-budak, budak-budak mai kamu layan. Tengok-tengok bila orang tua mai kamu tak layan, ataupun orang tua mai kamu layan baik, tapi kalau budak-budak yang sama umur kamu mai rumah kamu tak layan pun. Jadi benda tu tak bagus. Bangsa, kita layan bangsa, contohnya bila tetamu mai bangsa Melayu, kita layan lah. Tengok-tengok yang mai tengok bangsa bukan Melayu, contohlah Cina ke India ke, jadi kita tak layan. Tak boleh no. Sebab layan tetamu ni tak kira bangsa dan agama. Sama ada dia bukan Islam pun, kita mestilah memuliakan tetamu. Kita tengok hadis di bawah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Riwayat Al-Bukhari. Maksudnya, apa maksudnya? Dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamu. Nabi kita apa? Siapa dia yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka mestilah dia kena memuliakan tetamu. Okey, Nabi dah kata dah dalam hadis, kita mesti memuliakan tetamu. Okey, tengok adab melayan tetamu di muka surat 19. Sambut kedatangan tetamu. Macam mana? Menjawab salam tetamu. Bila tetamu beri salam, kita jawab. Membuka pintu apabila diketuk. Apabila tetamu ketuk pintu, kita mestilah buka. Okey, tapi berwaspada no. Kalau kita kurang yakin itu bukan tetamu, contoh bukannya kita punya rumah kita ada pagar, jadi tiba-tiba saja orang tu boleh masuk ke pintu kita, dia ketuk pintu. Jadi kita kena tengok dulu siapa dia ni betul-betul. Kalau tetamu, barulah kita buka pintu. Kalau orang yang kita mencurigakan, jangan kita buka. Kita tanya dulu. Okey, bersalaman dengan tetamu. Okey, kita bersalaman, berjabat tangan. Tapi zaman lah ni tak boleh lah. Lah ni zaman Covid, kita kena jagalah bersalaman. Kita kena jaga, takut kita
menyebarkan virus COVID-19. Okey, seterusnya bermanis muka. Janganlah kita bermasam muka. Kemudian bertanya khabar. Tertanya dah, apa khabar? Lama tak jumpa. Bukannya kita terus masuk cerita, tak tanya khabar pun. Terus kita tanya, mai buat apa? Tak boleh tu. Tak boleh nah. Okey. Kemudian bawah sikit, kita menjemput tetamu masuk ke dalam rumah. Okey, ni orang yang kita kenal lah. Orang yang kita kenal. Kalau kita tak kenal pun, kalau kita rasa kita perlu jemput dia masuk ke rumah, kita jemput. Okey, bersifat ikhlas dan berlapang dada. Okey, bersifat ikhlas, bukannya kita buat terpaksa. Mesti kita ikhlas dan berlapang dada. Okey, sediakan tempat duduk yang selesa dan bersih. Janganlah kita suruh duduk di lantai di luar tu, yang lantai yang kita yang kotor. Kita suruh duduk situ lah. Saya masuk rumah, tak boleh. Kita kena sediakan tempat yang selesa. Okey, kita buka muka surat 20. Yang tadi adab melayan tetamu, iaitu sambut kedatangan tetamu. Yang ni pula adab melayan tetamu, iaitu memberi layanan yang baik. Apa dia layanan yang baik tu? Sediakan jamuan yang termampu. Apa yang kita ada, apa yang kita mampu, kita bagikan, kita bagi makan. Okey. Tidak bermegah dan riak. Dengan kita bersifat bermegah dan riak, macam mana? Kita kata, rumah kita ni besar. Kita contohlah kan, kita riak, takbur, kita membesarkan diri kita. Makan bersama-sama tetamu supaya tetamu tidak segan untuk makan. Kita makanlah sama-sama dengan dia. Nanti kita kata kat dia, makan. Tapi kita tak makan pun. Jadi tetamu pun segan nak makan, tuan rumah pun tak makan. Okay, seterusnya, ikhlas melayan tetamu. Kemudian memberi keselesaan kepada tetamu. Kita sediakan tempat yang selesa lah. Tempoh layanan sebagai tetamu hendaklah dalam masa 3 hari. Okay, contohnya tetamu ni dia mai rumah kita banyak hari. Memang tetamu yang kita kata yang rapat lah. Dia mai 3 hari. Jadi macam mana kita nak layan dia? Kita layan dia mestilah selama 3 hari. Okay, walaupun dia duduk lebih daripada 4 hari, 5 hari, 6 hari, kita layan 3 hari sahaja. Kita layan. Yang selepasnya tu bukan kita halau dia. Cuma kita buat macam biasa sahaja. Dia tak layan macam kita layan 3 hari. Okey. Yang pertama macam mana? Layanan istimewa selama sehari semalam. Sehari semalam kita layan yang betul-betul istimewa, mengikut kemampuan tuan rumah. Sekadar kemampuan lah. Sekadar kemampuan. Janganlah kita tak mampu pun kita layan dengan istimewa. Kita pun tak mampu dengan seistimewa sampai begitu. Jadi kita kena ikut kemampuan. Okey. Pada hari kedua dan ketiga, layanan yang diberi sama seperti yang diberikan kepada keluarga sendiri. Kita layan dengan baik juga macam mana kita layan keluarga kita, dan ianya dianggap sebagai sedekah. Apa yang kita buat itu adalah sedekah. Itu adalah hari yang kedua dan ketiga. Hari yang keempat dan seterusnya, kita tak layan pun tak ada masalah. Itu bukan menjadi kewajipan kepada kita lagi. Kita hanya layan selama 3 hari sahaja. Okay. Itulah yang Nabi ajak kita. Seterusnya, tadi memberi layanan yang baik. Seterusnya kita iringi kalau kepulangan tetamu. Kita mengiringi kepulangan tetamu. Macam mana? Kita bersalaman. Okey. Kita salam dengan mereka. Ni bukan kes zaman sekarang lah. Zaman COVID. Tak bersalaman pun tak apa. Lebih baik. Bermanis muka. Janganlah kita bermasam muka. Kemudian kita menghantar tetamu hingga ke kenderaan. Hantar dia sampai kenderaan dia. Okey. Ucapkan terima kasih
kepada tetamu kerana sudi datang ke rumah kita, menyatakan kesudian menjemputnya sekali lagi ke rumah kita. Kita kata, lepas ni mai lain jangan segan-segan pula, mai lah lain. Macam itulah kita kata kepada tetamu kita. Okey, baik. Dekat itu sahaja pengajian kita pada kali ini dalam mata pelajaran ibadah. Kita akan sambung pada pelajaran kita yang akan datang ataupun pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.